أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita mulakan dengan bacaan Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر. Rabbi tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, Alhamdulillah, tama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni Allah masih panjangkan umur kita. Dalam keadaan Allah masih kurniakan kita iman. Allah bagi lagi kita nikmat Islam. Mudah-mudahan nikmat iman, nikmat Islam dikekalkan oleh Allah kepada kita sampailah kita bertemu hari kematian kita, hari pengakhiran kita di atas muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan Masjid Al-Muhajirin Seberang Jaya, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, tuan-tuan guru, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah, dan tak lupa juga kepada sahabat-sahabat rakan media Zairul, Abang Nal dan juga Abang Fairuz. Nama sama. Daripada penuntut ilmu studio, Kalam Ilmu Studio dan juga Fairuz Salam Production. Baik tuan-tuan, jangan lupa niat i'tikaf. Niat dulu, takut terlejak lena lagi. Niat siap-siap dulu. Saya takut lena. Baik, insyaAllah kita akan sambung kitab 40 hadis pilihan pada hadis yang ketiga. Pada hadis yang ketiga, hari itu kita berhenti pada hadis yang kedua. Hak kewajipan seorang Muslim ke atas orang Muslim lain. Hakul Muslim alal Muslim. Yang kita menyentuh 6 perkara hak kita dengan orang Islam yang lain. Yang pertama yang kita sentuh hari itu iaitu bila jumpa bagi salam. Bila jumpa bagi salam. Satgi malam, satgi ni kita bahas berkenaan dengan salam. Salam ni nampak macam mudah. Nampak macam ringan. Sebenarnya salam itu banyak pecahan dan banyak hikmah. Salam tu. Tapi orang kita di akhir zaman ni, dia hanya bagi salam kepada orang yang dia kenal. Kalau orang yang dia kenal, dia tak mau bagi salam. Sedangkan beza dengan apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajak kepada kita. Yang tu. Saya dah sentuh. Yang kedua iaitu bila orang jemput kita ke undangan, penuhilah jemputan. Walimatul urus ataupun kenduri apa-apa kalau orang jemput. Kita bahas bulan lepas berkenaan dengan walimatul urus. Kalau orang jemput kita, wajib kita pergi, melainkan beberapa keadaan. Salah satu dia keadaan yang kita sentuh pada bulan lepas, iaitu walimatul urus yang ada perkara-perkara mungkar. Ni banyak. Ni banyak. Contoh perkara mungkar, adanya hiburan yang bertentangan dengan syarak.
Ada karaoke, pengantin lelaki sekali nyanyi, ajak pengantin perempuan main gelek atas pentas apa semua. Kemudian daripada awal mula majlis sampai habis majlis dihiburkan dengan lagu-lagu yang bertentangan dengan syarak. Kan, lagu yang tak patuh syarak lah. Yang ketiga, pengantin itu sendiri ataupun tuan rumah memakai pakaian yang menjolok mata. Yang ni banyak kan. Pengantin ni kira betul lah hari tu apa raja sehari. Tapi dia pakai baju tu serupa dunia ni dia punya. Kan, yang tu. Yang keempat, yang ni banyak juga tuan-tuan. Kalau boleh elaklah. Kalau boleh mampu buat. Kemah pengantin yang dicampur aduk. Kan, ada ikhtilat dalam dia. Kan tu, kalau mampu buat. Dan kalau maksud dia mampu buat tu apa? Maksud dia mampu nak asingkan antara kemah lelaki maupun kemah perempuan. Yang ni benda kadang-kadang kita ambil kurang. Hak cedok tu pun kadang-kadang yang tukang cedok, yang tukang ambil lelaki dengan perempuan satu kemah, belaga habis. Dan yang ni kena tolong jaga. Kemudian yang ketiga kita sentuh iaitu apabila wa iza stansahaka fansahlah. Apabila orang minta nasihat kepada kita, bagilah nasihat. Minta nasihat, bagilah nasihat. Yang ni tuan-tuan salah satu adab juga. Dan kita sentuh kalau kita jumpa orang yang alim, orang yang saleh, minta dia bagi nasihat kat kita, minta dia doakan kita. Dua benda tu kalau tuan-tuan jumpa tok guru lah, syekh besar-besar dok mai masjid tuan-tuan banyaklah tok guru besar-besar. Kan, saya badan je besar tapi kecil. Kan, ilmu tu kecil, badan je besar. Beza. Kalau jumpa tok guru ilmunya besar tuan-tuan, minta depa doakan kita dan mintalah wasiat ataupun nasihat daripada depa. Yang tu. Tak kiralah apa-apa nasihat dia bagi pun terimalah. Sebab pandangan alim ulama ni depa tak sama macam kita. Kita nampak hak terus, nampak depannya. Hikmah kadang-kadang kita tak nampak. Contohlah satu benda hikmah. Saya bagi kat tuan-tuan. Amalan lepas semayang. Tuan-tuan dah baca Fatihah kan? Tidak? Al-Fatihah. Mana ada dalil? Betul tak? Tapi mai kok mana ulama ubuh lagu tu? Kenapa? Mengambil hikmah hadis yang Nabi ajak kepada Abu Sa'id Al-Mu'allaq. Yang Nabi kata apa? Nanti sebelum hang keluar masjid, nak keluar masjid, baca. Aku akan ajak satu surah. A'zamu surah fil Quran. Surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah. Maka dia ajak. Jadi ulama ni dia ambil hikmah. Termasuklah Imam Ramli yang bermazhab Syafi'i. Dia mengatakan apa? Sunat kita membaca Fatihah lepas semayang. Tapi kalau orang fikir dalil yang straight, tak ada. Cuma nak ambil kata apa? Hikmah sebelum kita keluar masjid, bacalah Al-Fatihah. Maka ulama Khushashi yang menyusun kita punya zikir astaghfirullah apa semua tu, dia letak lepas semayang bubuh tu salah satu dia. Jadi kita bacalah sebelum keluar masjid. Nak kira baca keluar masjid ni tuan-tuan, kadang-kadang kaki kita pun salah keluar masjid dia. Tu belum kira lagi baca doa. Duk baca dah doa Allah maftali abwaaba min fadlik tu. Tak harus dah dah. Kalau dah keluar teringat tak patah balik lah. Taubat lahum tak patah balik lah. Jalan terus lah. Tera doa hak pendek tu pun kita kadang-kadang terlepas pandang. Kan apatah lagi hak jenis bacaan surah dan sebagainya yang tu. Contoh kalau tok guru dia bagi tahu tentang hikmah, ambil. Yang tu. Kemudian adab yang keempat, hak yang keempat yang kita mengaji itu apabila orang bersin wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Apabila orang bersin sebutlah alhamdulillah, kita sebutlah dengan yarhamkallah. Dia balas balik yahdikumullah. Kalau orang bersin lebih pada 3 kali berturut-turut, 3 kali, itu signal mungkin resdung ke, habuk masuk hidung ke. Apa nak kena buat? Kita sebagai orang Islam dengan orang Islam doakan dia, afakallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kesembuhan kepada hang. Itu adab dia. Yang tu. Baik. Kemudian apabila orang sakit, ziarahlah. Tu hak kita orang Islam.
Dan waktu nak ziarah itu pilih waktu yang betul. Jangan tengah-tengah hari tak apa nak comel sangat. Kawan nak makan nasi, kawan nak berehat kadang-kadang tu. Kita pergi makan join sekali dengan dia pula. Ada lok lebih tak? Kan, pergi gagal lok dia. Hari ni tak tahu nak makan mana, duit dalam poket tinggal RM1.5. Oh, Rahman dia sakit ni. Tengah hari mesti ada orang jamu kat dia makan. Kita pun pergi join sekali makan. Yang tu. Dan antara adab ziarahi orang sakit, jangan lama sangat. Jangan lama sangat sebab orang sakit ni mereka banyak nak berehat. Kemudian kalau boleh jangan sembang benda yang dia suka. Benda yang dia minat. Contoh kawan kaki mancing. Kaki mancing bawah jambatan. Tiang 34, 32. Ikan senangin duk naik. Itu saya sebut tu. Bismillah. Tiang tu Sabtu Ahad memang penuh dengan orang. Nak pergi piawai. Saya abang saya siap tuan-tuan. Kalau kaki mancing itu antara tiang favourite lah 32, 34. Sebab saya belum pergi juga, tu yang saya sebut tu. Dulu. Jadi tuan-tuan, kawan dah aksiden, contoh sakit aksiden. Terus ada bersembang ni mat kami hari lusa ni kami nak pergi mancing. Siang kawan, merekam kawan. Jangan dia ambil rod dia katok kepala kita. Yang tu. No. Nak ziarah orang sakit, sembang yang elok lah. Tak usah duk sembang kata nak pergi buat benda yang dia suka walhal memang tak boleh. Ni kami nak ride pihaknya esok lusa ni. Kawan memang kaki duk ride. Tak boleh pergi. Jangan. Tu bukan adab dia. Dan kemudian yang terakhir, yang keenam, wa idza mata fattabi'hu. Apabila mati ziarah. Iringi dia sampailah ke kuburan. Kalau boleh mampu ke kubur, pergilah kubur. Kan hikmah banyak tuan-tuan. Hikmah banyak. Orang pergi kubur ni, ingat orang mati, ingat waktu mati. Sebab tempat tu tempat yang semua orang akan merasai dan melalui dia. Yang tu. Clear tak? Yang tu baik. Kita masuk pada malam ni iaitu yang nombor 3, hadis yang ketiga, iaitu berkenaan dengan memberi salam. Dalam kitab kita pada muka surat yang ke-11. Tuan-tuan yang tak ada kitab boleh ambil kitab dalam raga tu. Ada kitab dalam raga tu. Iaitu memberi salam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنون ولا تؤمنون حتى تحبون ألا أدلكم عن شيء إن فعلمته تجاببتم أفشوا السلام بينكم رواه المسلم وأبو داود الترمذي. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia pernah bersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi diriku di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, la tadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga, hatta tu'minun, sehinggalah kamu beriman. Tu'minun, kamu beriman. Wala tu'minun hatta tahabbu, ala adullukum an syai'in, dan tidaklah dikatakan beriman sehingga mana kamu berkasih sayang di antara sesama kamu. Ingatlah, in fa'alatmu, ingatlah, maka aku tunjukkan kepada kamu satu perkara yang jika kamu lakukan, tahabbtum, menunjukkan kamu ni sayang antara satu sama lain, iaitu afsyus salam, bagi salam. Bagi salam waktu mana? Bainakum, di antara kalian. Kalau kita tengok pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Tirmizi ni, Nabi memulakan dengan walladzi nafsi biyadihi. Itu bermaksud Nabi sumpah, lafaz sumpah Nabi. Banyaklah Nabi sebut tentang walladzi nafsi biyadihi, walladzi nafsi biyadihi. Bila Nabi memulakan hadis dengan walladzi nafsi biyadihi, itu merupakan lafaz sumpah Nabi, sebab nyawa Nabi, nyawa kita semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. So tak ada bohongnya. Tu nak abang. Tak bohongnya. Allah pegang nyawa kita. Maka ini menguatkan bahawasanya apa yang Nabi nak sampaikan
Itu satu benda yang sangat berat. So bila Nabi sebut, tuan-tuan tengok banyak. Okey, contoh saya sebut Kalau Nabi sebut dalam hadis wallazi nafsi biyadihi. So tuan-tuan kena tengok apa selepas tu. Clear? That something. Tu nak mula nak cakap. Tu mula nak speaking tu. Lepas wallazi nafsi biyadihi akan ada sesuatu pesanan yang berat yang Nabi nak sampaikan kepada kita. Sama juga dengan tuan-tuan buka Al-Quran. Bila tuan-tuan buka Al-Quran, apabila nampak ayat yang dimulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Clear? Bila tuan-tuan jumpa ayat ya ayyuhalladzina amanu, tuan-tuan Nabi kata apa? Fasghi sam'aka. Peremang telinga betul-betul. There's ada something yang Allah nak habaq. Bila sebut ya ayyuhalladzina amanu dalam Quran, lepas tu akan ada pesanan yang Allah Ta'ala habaq, perkara yang Allah Ta'ala habaq, sama ada perkara tu hampa kena buat, kita kena buat, ataupun jangan buat. Clear? Yang tu. Kalau kita tengok konteks Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, kalau konteks hadis, salah satu dia wallazi nafsi biyadihi. Bila Nabi mulakan lagu tu, ada benda yang Nabi nak sampaikan selepas tu. Contoh, ni hadis ni salam. Contoh ayat Quran. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Surah Ali Imran, surah Al-Baqarah, ayat yang panjang tu sebelum nak habis. Kan kalau ayat tu kira tu imam kena potong 3 kali walaupun dia satu ayat je. Kalau dia baca satu ayat pun boleh. Kadang-kadang orang kita faham lah. Kan sini tarawih apa 8 ke 20? 20. Satu rakaat satu muka. Dah. Dah. Satu rakaat satu muka tu zaman bila yang tu noh. Tu zaman bila yang saya pernah tuan-tuan masjid salah satu masjid di SPU. Tuan-tuan SPT. SPU minta satu malam sejuzuk 20 rakaat. Semasa tu betul-betul balik masjid, okeylah tenaga kedekat dok kuat lagi kan. Saya kata okey on. Kita pun jadi imam. Satu rakaat semuka. Habis bagi habis amin tu. Waladhdallin amin. Masuk terus Baqarah. Dan masuk terus Baqarah esok masuk innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Mula-mula hari pertama baca pelan tu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Malam pertama. Habis tu ada jemaah mai tengok. Amboi ni malas dengan imam muda ni. Dia sonok dia seorang Kita hak belakang ni lenguh kaki nak berdiri. Kena tuan-tuan. Paling tak tahan sekali hak minta tukang minta sehari sejuzuk tu. Dia sembahyang 8 dia belah. Kita yang nak hadap jemaah ni. Kan dia minta ustaz satu malam sujud boleh tak? Insya-Allah. Dia tengok dia 8 dia belah. Cabut kita nak hadap dia seorang-seorang. Esok tuan-tuan main malam esok malam kedua. Tak apalah kita maintain juga satu malam sujud dah memang depa minta lagu tu. Habis amin tu amin. Kan masuk terus saya qulun sufa minnas baca memang pam. Orang hak sama juga mai. Ni imam kalut pergi mana? Saya pun serba salah tuan-tuan. Hang nak aku baca lagu mana? Pelan pun kena, laju pun kena. Oh ingat senang jadi imam tuan-tuan, bukan senang, susah jadi imam ni. Kan mulut orang taubat akan kata lah, hang buat lagu mana, hang baca berdengung lagu mana pun orang kata, hang tak baca berdengung pun orang kata. Hang baca sedap lagu mana, lagu Abdul Rahman Sudeh pun orang kata, hang baca tak ada lagu pun orang kata. Mulut orang ni tetap orang kata macam kan tarabiah tambah-tambah tu imam orang tak rabiah imam ni slow imam ni laju sangat pula dia fikir apa tak tahu pun kena tuan-tuan. Clear no? Bila tuan-tuan tengok ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Ayat tu tengok Allah Taala sebut apa? Pasal hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Bila kamu adakan urusan sesama kamu hutang, faktubu, tulis, catat, mesti ada saksi ataupun catat dalam ada hitam putih. Sebab tu kalau orang pergi buat loan bank, tengok loan rumah,
Dia suruh kita sign macam mana? Tu dah 1, 2, 3, 4. Kita sanggup punya sign. Janji loan lepas lah. Kan? Berapa muka surat pun kita sign. Janji loan mau lepas. Kata. Memang itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Bila Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhalladzina amanu. Clear. Macam ni, Nabi sebut, Walladzi nafsi biyadih. Demi sesungguhnya nyawaku yang berada di dalam kekuasaan Allah. Dan itu Allah, Nabi nak apa lagi? Allah yang mengetahui segala apa yang kita lakukan. Allah lah tempat kita bergantung. Tak ada benda lain untuk kita bergantung selain Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Dan Nabi kata apa? La tadkhulunal jannah. Bila Nabi sebut berkenaan dengan la tadkhulunal jannah, Nabi sebut syurga. Tuan-tuan, kehidupan macam mana hebat atas di muka bumi. Kehidupan macam mana selesanya kita atas muka bumi, lagu mana pun kita atas muka bumi, kita nak pengakhiran kita pun paling cantik, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak guna tuan-tuan kaya di dunia, jawatan besar di dunia, pangkat ni jangan katalah, kira orang jumpa dia salam cium tangan sedia. Kira orang kipas jumpa dia je, kipas jumpa dia, oh bos cantik bos ni. Bos segak hari ni. Walhal kawan haram tak segak pun. Tapi sebab pangkat dia tinggi, segak selalu. Oh bos hari ni bagus. Bos nampak elok ni. Dia pula main turun main bola apa join kita petang-petang. Oh bos main bola macam Ronaldo. Sikit lagi lah macam Ronaldo. Saya kaki kiri Messi. Kan? Macam Messi main. Punya nak bodek. Hebat macam mana sekalipun atas muka bumi tuan-tuan, kalau pengakhiran kita bukan syurga Allah, wal'iyazubillah, itu seburuk-buruk tempat selepas mana kematian. Sebab apa? Tempat kita di alam barzakh dan alam mahsyar, kehidupan yang lebih lama kita pada atas muka bumi ni. Kita hidup atas muka bumi ni 63 tahun 1 jam setengah je akhirat. Tapi nanti kita duduk di akhirat beribu-ribu tahun dan tidak akan hidup, tidak akan mati lagi sampai bila-bila. Bayangkan kalau dah tak mati nanti, tempat bukan dalam syurga Allah. Wal'iyazubillah. Kita bukan ada tempat boleh rehat di akhirat nanti. Kau ada RNR ke? Oh ya, ni pasal apa ni? Lepak minum dulu. Panas hebat dengan neraka. Minum yang sedah dulu. Saya baru masuk. Agak-agak asal lega sikit saya pergi masuk. Gila hang, mungkar nakir. Tendang aku ikut dan lah. Tak ada nak boleh sembang supaya kita bawa kereta, tak larat berhenti kat RNR. Di akhirat tak ada. Ada 2 pilihan je. Syurga dan neraka. Sudah tentulah tuan-tuan, kita nak nikmat di akhirat sana nanti, mesti ada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pun ajak minta syurga, minta hak paling atas. Kita ni tuan-tuan hari-hari minta syurga Allah. Minta walaupun kita ni kaki ketum. Ni saya sebut saja. Walaupun kita ni kaki ketum, walaupun kita ni kaki buat maksiat, minta syurga, ya tetap kena minta. Sambil-sambil tu kita berubah diri kita daripada pelaku maksiat ke arah perkara yang lebih baik. Jangan duk minta, ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga. Bawah pun tak apa dah. Tu kalau hang dapat bawah. At least kalau minta syurga Firdaus, ya Allah bagilah syurga Firdaus. Tak dapat syurga Firdaus, tunggin masuk syurga Naim ke Jannatul Ma'wa, okeylah. Ni minta hak paling bawah. Hak bawah pun tak apa dah. Jangan minta atas terus. Kan minta atas terus. Kat dunia kita pandai minta atas terus dia. Buat atas projek minta kat YB. Projek benda yang kita nak tu 5,000 lah. YB kami perlukan 20,000 rasanya. Minta tinggi tu At least kalau dia tak bagi 20, dapatlah 10, dapatlah 7. Ni minta 5, nak 5 minta 5. Dapat 3. Atas dunia pandai pula minta tinggi. Ni akhirat pun tuan-tuan minta pada Allah Subhanahu wa taala. Clear? Dan waktu minta tu tuan-tuan berserah terus pada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih mengetahui. Clear? Tu sebab tu Nabi sebut berkenaan dengan jannah. Sebab apa? Hadis ni berkenaan dengan Muslim. So pengakhiran Nabi nak kita tuan-tuan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi ni dia punya pikat kita sebelum kita dilahirkan, betul tak? Tuan-tuan, Nabi pikat kita bukan kita saja. Cucu kita, cicit kita pun Nabi dah ingat.
Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam kita tu sebutlah, orang toto dulu. Orang toto dulu. Sanggup tak jual tanah sebab nak bagi kat anak cucu. Sanggup tanam pokok durian, contoh tanam pokok durian, walhal dia pun tahu dia tak boleh nak makan dah durian tu. Dia fikir anak cucu. Kan? Yang tu pun kita puji, nasib baiklah pok aku bagi juga tanah, ada juga tanah dia tinggal ke kami. Kalau dia buat panggil macam aku, dah ada tanah jual, ada tanah jual, ada tanah jual. Pakai anak cucu aku tak ada depa. Contoh. Tu pun kita rasa sonok dah. Tuan-tuan, Nabi fikir kita ni sebelum kita dilahirkan sampai kita nak dibangkitkan balik nanti di hari akhirat. Dan Nabi nak umat dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan tak pelik. Kenapa mimbar Nabi di sebelah kiri, mimbar Nabi Ibrahim di sebelah kanan? Ketika mana sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa mimbar Nabi Ibrahim itu berada di sebelah kanan Arash? Dan mimbar kamu itu berada di sebelah kiri Arash. Sedangkan Nabi Ibrahim itu Khalilullah dan kamu itu Habibullah, kekasih Allah." Khalil pun kekasih Allah, tapi Habib tu ranking lebih tinggi. Maka apa jawab Nabi? Simple. Laluan nak masuk syurga itu berada di sebelah kanan Arash. Dan laluan untuk masuk ke dalam neraka berada di sebelah kiri Arash. Dan mimbarku berada di sebelah kiri Arash. Dan aku dapat melihat jikalau umatku masuk ke dalam neraka Allah, mudah-mudahan aku bisa menarik mereka, menolong mereka daripada masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Nabi fikir kita sampai hari akhirat tu. Sampai sudah mati dan bangkit balik, Nabi ingat kita. Kita macam mana? Tuan-tuan, yang tu. Kita nak buat sunnah Nabi pun malu-malu. Dah sungguh cakap, nak buat sunnah Nabi pun malu-malu. Tapi Nabi tak pernah malu mempertahankan kita. Tak pernah malu ingatkan kita. Pesan kepada sahabat-sahabat dia, ada lagi saudaraku nanti yang aku fikirkan, iaitu umat dia. Tuan-tuan, bila sebut pasal ni, kita faham Nabi sayang kita habis meta. Nabi sayang kita ni habis meta. Baik yang tu. Dan Nabi menyatakan tentang hatta tu'minun, tentang iman. Iman apa? Al-iman tasdiq biqalbi, membenarkan keesaan Allah dengan hati. Tasdiq biqalbi, hati. Bukan mulut saja cakap beriman tapi tak ada tingkah laku. Hati kena ada beriman. Sebab orang munafik ni berlawanan dengan orang beriman. Orang munafik mulut nampak kata baik-baik tapi hati tak ada. Sebab tu Nabi kata, orang munafik ni ciri-ciri dia apa lagi? Tengok macam baca Quran tu macam kemah, tapi la yujawizu hanajirhum, tak pernah lepas masuk dalam hati dia apa. Lepas hengkung pun tak. Kok mulut je nampak kemah. Begitu. Sebab tu orang munafik solat pun, melakukan amal pun, dia mesti tengok orang. Kan, alladzina hum yuraun, bila buat ibadah nak tengok orang. Dia nak bagi orang tengok dah, oh dia ni bagus. Dia nak orang kata dia bagus. Gitu. Baik. No. Tuan-tuan, tiket nak masuk syurga Allah, Nabi abad lah ni, mesti ada iman. Tu'minun. Dia hatta tu'minun. La tadkhulul jannah hatta tu'minun. Apa maksud dia? Nak masuk syurga Allah mesti kena ada iman. Hang baik macam mana pun, contoh, saya bagi contoh tuan-tuan. Orang kafir. Boleh no? Orang kafir. Orang kafir ni tuan-tuan, kafir lah orang Penang panggil kafir. Orang kafir ni hang baik lagu mana pun, mati nanti tempat bukan syurga Allah. Kena faham begitu. Baik dah lagu mana sekalipun, tempat dia memang bukan syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab depa tidak ada iman dalam diri. Ya betul di atas muka bumi, ya depa memang baik. Malahan kebaikan yang depa buat tu lebih daripada orang yang Islam, lebih lagi. Tapi depa tidak ada iman dalam diri depa. Mengatakan Tuhan depa tu Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menyembah Tuhan. Dan Allah Taala sebut, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar. Surah Al-Maidah ayat 72. Apa Allah Taala sebut? Sesiapa yang menyekutukan Allah, sembah selain daripada Allah, faqad harramallahu alaihi aljannah,
Allah haramkan bagi mereka itu syurga Allah. Walaupun baik. Tapi dalam hati dia tak pernah ada iman. Tak pernah beriman pada Allah. Tapi kita tuan-tuan, Muslim, Alhamdulillah. Sebab tu kalau budaya menjadi budaya di negara-negara luar, kita nak beza Muslim dengan tak Muslim susah tidak? Macam kita tak apalah, orang Melayu insya-Allah Muslim. Orang yang bukan Muslim kena tengok dulu, tanya dulu. Sebab tu bila tanya, anta Muslim? Alhamdulillah. Satu nikmat tuan-tuan. Agama Islam dan agama yang kita anuti sekarang merupakan nikmat yang antara nikmat Allah paling agung. Kalau di negara Arab nak kenal orang bukan Islam susah. So nak tegur kau, nak makan kau, nak pergi kedai makan kau, bukan boleh ikut dan lah. Jangan duk fikir Arab ni kira boleh selalu. Kan orang kita kira Arab ni, Arab. Dah Arab pun kapiak memelemak. Kan? Arab pun kapiak memelemak. Kan yang tu. Jadi bila kita tanya anta Muslim? Muslim, Alhamdulillah. Satu pujian kepada Allah sebab kita nikmati agama Islam ni. Baik. Apa yang Allah Taala sebut? Siapa yang menyekutukan Allah, syiriklah. Syirik kepada Allah. Syirik ni dia bagi kepada dua. Satu syirik besar, satu syirik kecil. Dan juga syirik itu juga boleh kata syirik jali wal khafi. Syirik yang jelas dan syirik yang tersembunyi. Yang jelas mungkin banyak orang kita tak buat. Contoh sembah berhala, mungkin tak kah? InsyaAllah kita tahulah kita level tahap mana, apa setakat mana, setara mana boleh yang tak boleh nak buat. Tapi syirik khafi ni takut banyak yang buat. Contoh apa tuan-tuan? Syirik khafi. Yang pertama kita mula daripada awal. Kelahiran, tanam uri. Basuh uri, lepas tu tanam dia tuan-tuan. Lama tak ingat noh. Lama tak ingat noh. Tuan-tuan pun lama dah tak ada anak kecil tu yang tak orang nak ingat noh. Apa balik ni try balik. Kan bincang balik macam mana. Lama tak tanam uri ni. Bincang balik dengan rumah. Kan saya pun lama tak lama 6 tahun dah. Kan lama tak lama pun 6 tahun dah. Antara perkara khurafat apa dia? Dia cuci. Sebelum dia nak kambuh tu, dia bubuh pensel. Betul tak? Orang kita bubuh pensel. Mudah-mudahan anak yang keluar daripada perut tu cerdik. Gitu. Rugi. Orang tua yang buat lagu tu, dia telah melakukan syirik khafi. Jangan. Kalau nak bikin anak bagi cerdik, jangan bubuh pensel, bubuh smartphone. Kan? iPhone 15 Pro Max, ambil hak baru tu Yang paling latest, hak paling laju. Ambil, tanam sekali dengan iPhone tu. Yang tu, tak pun bubuh smartphone, bubuh kalkulator lah. Mana tahu nanti anak cerdik matematik. Yang tu. Ada juga bubuh ni. Memang ada tuan-tuan. Budaya tu ada sampai Kelah. Jangan yang tu. Kemudian minta pi kubur. Kan, main besar sikit. Pi kubur minta tumpang. Ni tuan-tuan tak boleh masuk hutan minta tumpang anak cucu nak kencing. Tuan-tuan jangan nak kencing baca doa elok, cari tempat yang tidak ada busuk binatang apa semua, kencinglah di situ. Kan? Jangan duk minta anak cucu bila masa kita cucu dia. Kan yang tu. Lepas tu perkara-perkara khurafat lagi. Pengaruh dalam kemanusiaan. Okey. Kita jangan. Allah Allah. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله شنو baik, kita sambung sikit. Syirik, bab syirik ni kalau nak bahas panjang tuan. Kan? Sebab tu dalam kitab Al-Kabair berkenaan dengan dosa-dosa besar karangan Imam Az-Zahabi, tuan-tuan tengok bab syirik dia hurai punya panjang. Kan yang tu benda khurafat-khurafat yang masih lagi diamalkan oleh orang Melayu juga dipanggil sebagai syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Kalau syirik kecil ni satu lagi iaitu riak kan. Riak. Inna akhwaf ma akhafu alaikum, Nabi kata, sesungguhnya perkara yang aku paling takut menimpa kamu asyirkul asghar. Benda yang paling Nabi takut nak menimpa kita pada tuan-tuan, Nabi sebut asyirkul asghar. Syirik kecil. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar? Apa dia yang dikatakan dengan syirik kecil tu? Nabi kata ar-riya. Ar-riya. Apa maksud riya? Dia buat kebaikan, dia nak bagi orang tengok. Pakai baju nak bagi orang tengok. Rumah, kata Imam Az-Zahabi, perbuatan, contoh percakapan. Dia cakap, dia nak bagi orang tengok dan puji dia. Pakaian, dia pakai apa pun dia nak bagi orang puji dia, sama ada pakaian yang di badan dia ke, kereta ke, rumah ke, semua dia nak tayang ke orang. Jadi trend nak tunjuk apa? Tunjuk kaya. Handset. Kan orang tanya, kenapa handset masih elok, nak beli lagi handset yang baru? Sebab boleh. Kan dia kata tu. Salah satu dia adalah sebab nak tunjuk ke orang. Kan sanggup berhutang dengan menggunakan hutang yang ada riba. Tapi yalah nak tunjuk ke orang punya pasal. Betul tak tuan-tuan? Kenyataan ni. Bukan semualah, sebahagian, segelintir. Yang depa ni handphone elok dah. Cuma depa nak pakai handphone yang paling latest, contoh yang terbaru. Mungkin kalau niat untuk nak permudahkan urusan seharian, is okay. Tapi semata-mata nak tayang ke orang. Sebab tu dia berkata kalau pakai handphone, kalau handphone iPhone ke apa ke, poket jangan dalam sangat. Poket jangan dalam sangat handphone. Sebab apa? Nak bagi orang nampak kamera. Oh, iPhone. Gitu. Kalau pakai casing pun jangan pakai casing tutup semua. Kena bagi nampak sikit logo. Oh, handphone baru. Gitu. Sampai tera tu. Banyaklah. Hati-hati. Yang paling kita takut ibadah kita buat
nak bagi orang tengok sia-sia tu. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taha, "Wa man ya'tihi mu'minan faqad amila salihati fa ulaika lahumud darajatul ula." Surah At-Taha, surah Taha ayat 75. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang nak datang kepadanya dengan keadaan beriman, mestilah orang itu melakukan dalam orang yang beriman dan melakukan amal saleh. Sebab apa? Orang beriman dan orang yang rajin melakukan amal saleh ini pasti akan dapat darjat al-ula yang tertinggi. Kan? Darjat yang tertinggi. Ada tafsiran mengatakan Jannatul Adlin ataupun Jannatul Firdaus yang tu. Baik, dan Nabi pun sebut wala tu'minu hatta tahabbu. Bila Nabi sebut lagu ni, orang beriman itu tahabbun. Apa itu tahabbun? Mencintai antara satu sama lain. Sebab orang beriman ni dia bersaudara. Allah Ta'ala sebut innamal mu'minuna ikhwah dalam surah Al-Hujurat. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kita pun dah sentuh hadis yang tadi awal-awal ada hak sesama kita. Orang iman tu mesti bersaudara. Sebab tu tuan-tuan, kita sensitif kan. Bila sahabat ataupun saudara Islam kita yang berada di Palestin sekarang, di Gaza terutamanya, diserang bertubi-tubi. Diserang bertubi-tubi oleh Zionis Israel yang tu. Mesti ada rasa sedih. Mesti ada rasa dalam hati nak bantu. Tuan-tuan, jangan tinggalkan hari kita, seharian kita tanpa berdoa pada mereka. Kita tak mampu pergi sana, maka doa untuk mereka. Kalau boleh sumbang, sumbanglah ke mana jalan ataupun badan-badan yang boleh dipercayai. Orang kita ni bukan tak tahu kan, mentang-mentang lah ada misi kemanusiaan, banyak pula badan-badan yang tubuh kan. Banyaklah badan, tiba-tiba ni ada badan Palestin ni, tiba-tiba ni tak pernah dengar pun dia pun ada juga. Hati-hati tuan-tuan yang tu. Macam saya dulu ada sahabat saya Ahmad Sulaim, berada di Palestin, tapi tak tahulah setahun setengah ni saya duk WhatsApp dia tak dapat lah. Tak dapat dah. Saya call dia pun melalui WhatsApp pun tak dapat, melalui PM message FB Messenger pun dah tak dapat dah. Mudah-mudahan kalau dia meninggal pun dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang saya duk selalu kat dia direct tu. Tuan-tuan paling menyayat hati tuan-tuan waktu makan. Saya cerita pasal makan lah, kita kan kaki makan. Dan cerita pasal makan. Tuan-tuan, saya sering lah dulu buat video call dengan dia, duk sembang macam mana Sulaim, kaif hal, saya cerita lah macam mana, okey, dia kata lah ni susah sikit sebab bekalan kahrobak dipotong apa semua, cerita lah apa bekalan elektrik dipotong 2 minggu sekali pun. Kalau contoh kalau elektrik ada, kami terpaksa beli generator untuk memang simpan dan sebagainya. Cerita tanya dia macam mana makan pagi ni, dia tunjuk tu anak aku tengah makan, dia buat video. Tuan-tuan, sarapan pagi roti aish, cerita macam pita kebab yang kita duk beli kat pasar malam tu, tapi nipis sikit. Roti tu bubur inti tengah, carrot mukhallal, carrot yang dicukakan, jeruk carrot jeruk tu makan apa. Kadang-kadang malam tengah hari tu juga, malam kadang tu susah tuan. Kita makan pagi 3 jenis. Makan pagi kita 3 jenis. Mula-mula roti canai sarang burung. Lepas tu main nasi lemak, bilih telur BT, bilih telur. Satgi main pula dengan cucuk apum, karipap. Makan pagi tu baru pagi, tak kira makan tengah hari lagi. Tengah hari pula lagi makan nasi kanak Sulaiman. Nasi sotong buncit 2 ekor, ayam seketui, paha belah kanan, ikan gulai 1, telur rebus 1, RM27 5 pang. Abang saya sihat ke? Sotong sekok RM8 dengan RM7.5. Ayam RM5.5 seketui. Ikan pun RM5.5 seketui. Tuan-tuan kira sendiri dah. Telur rebus RM1.5, nasi pun RM1.5. Nasi kanak Sulaiman. Depan penjara Pulau Pinang. Tu tengah hari kita makan tu. Badan pun tengok ke mana. Tu tak kira lagi petang lagi bab makan ni.
Petang lagi lepas mayang asar dia mula cari cucuk, mi rebus, mi tulang matang pasir. Kayuh. Malam pula lagi lepas kuliah kedai tom yam. Nasi goreng Pattaya, nasi goreng USA, Kailan 3 rasa. Bak makan tu tak kira lagi western apa semua. Subhanallah. Allah Ta'ala bagi kita nikmat yang sangat banyak. Bila tengok tuan-tuan duk sembang dengan Ahmad Sulaim tu, subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Untung nikmat Allah Ta'ala bagi kita hidup di atas muka bumi Malaysia ni. Aman, tuan-tuan. Maka bersyukurlah. Jangan tinggal doa untuk mereka, tuan-tuan. Doalah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu mereka. Kan, mereka sekarang sedang berjuang atas nama agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tu. Baik, wallahu ta'ala alam. Kita berhenti dekat ini, tuan-tuan. Innamal mu'minuna ikhwah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, rezekikan kepada kami agar kami semua melalui jalan yang benar itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang salah itu salah, batil itu batil, jauhkanlah kami daripada melalui jalan yang salah dan batil itu, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adawa. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami, ya Allah, daripada keburukan akhlak, perangai, amalan. Lindungilah kami, ya Allah, daripada keburukan hawa nafsu yang mengajak kami ke arah perkara-perkara maksiat. Hawa nafsu yang menyebabkan kami ego, sombong dengan pangkat kami, sombong dengan kekayaan, jawatan, anak pinak dan segala nikmat yang kamu berikan kepada kami. Lindungilah kami, ya Allah, daripada sifat ego dan sombong itu, ya Allah. Lindungilah kami juga, ya Allah, daripada bahayanya penyakit-penyakit yang ada di atas muka bumi ini, ya Allah. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Gaza. Fi kulli makan wa kulli zaman. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah, ya Allah, bantulah kami. Bantulah saudara kami di Palestin, ya Allah. Bantulah saudara Islam kami dan mujahidin di Gaza, ya Allah. Bantulah, berilah kemenangan kepada mereka, ya Allah. Allahumma dammir a'da ad-din. Ya Allah, ya Tuhan kami, hancurkanlah musuh-musuh agama Islam, ya Allah. Hancurkanlah musuh-musuh kamu, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan silap, terkasak basah daripada kelemahan saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Nas. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.